Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, Anda rasa siapa yang layak menjadi Presiden UMNO yang baru? Yang dikabarkan pemilihan untuk Presiden UMNO yang akan datang, yang dikatakan mungkin lebih kurang 6 bulan lagi. Siapa rasa-rasanya? Siapa yang tuan-tuan dan puan-puan semua rasa layak untuk mengganti Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO? Guys, sebelum saya meneruskan isu hangat kita hari ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton video ini dan kepada semua yang sudah setia bersama di dalam channel ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa share video ini kepada seluruh Malaysia supaya mereka juga tahu keberadaan channel ini dan isu-isu hangat yang terkini daripada channel ini. Jangan lupa tekan subscribe. Oke, baik, kita teruskan. Akhirnya top 5 UMNO, satu daripada top 5 UMNO, Ahmad Maslan, buat satu kenyataan mengejutkan. Belum ada keputusan jawatan presiden. Timbalan Presiden UMNO ditandingi. Keputusan sama ada jawatan presiden dan juga timbalan Presiden UMNO dipertandingkan atau tidak pada pemilihan parti akan datang masih belum dibuat. Adakah Zahid Hamidi dan juga Tokmat tetap status mereka, jawatan mereka itu akan diteruskan ke penggal-penggal seterusnya ataupun masa-masa seterusnya? Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan, berkata, tiada sebarang ketetapan mengenai perkara itu dibuat Majlis Kerja Tertinggi MKT sehingga hari ini. Perkara itu mungkin diputuskan pada mesyuarat MKT khas yang akan diadakan sebelum Perhimpunan Agung UMNO ataupun PAU yang berlangsung pada malam 12 Januari. Perkara itu sama ada jawatan presiden dan timbalan presiden dipertandingkan. Kita perlu tunggu. Tidak sebarang keputusan mengenainya dibuat. Namun saya tidak tahu apa akan berlaku selepas ini, kerana kita masih ada masa sebelum Perhimpunan Agung UMNO yang diadakan pada bulan Januari. Kita tunggulah Januari nanti. MKT UMNO ada mesyuarat bulanan seperti biasa. Dan satu lagi, kita ada mesyuarat khas MKT yang secara tradisinya akan diadakan pada malam sebelum Perhimpunan Agung diadakan. Mesyuarat khas MKT kali ini akan diadakan pada malam 12 Januari sebelum Perhimpunan Agung diadakan keesokannya. Jadi mungkin malam itu akan diputuskan mengenai perkara itu. Baru-baru ini juga Exco Pemuda UMNO Datuk Muhammad Mukharabin Mokhtaruddin dilaporkan berkata, UMNO akan menempa episod hitam sekali lagi sekiranya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Adakah anda setuju dengan kenyataan daripada Exco Pemuda UMNO ini? Seperti apa yang KJ Khairi Jamaluddin pernah nyatakan semasa PRU 15, beliau ingin membersihkan UMNO dan beliau telah membuat banyak pengakuan yang sudah pasti membuat Zahid sebagai presiden pada ketika itu, sehingga hari inilah dilihat seperti setiap hari hampir memarahi KJ. Disebabkan tingkah laku KJ, tindakan KJ yang terlalu dengan pengakuan KJ yang beliau ini bukan yes man, bahwa beliau ini akan memperbetulkan apa yang patut dibetulkan, dan itu dilihat tidak disukai oleh Presiden UMNO Zahid Hamidi. Jadi seperti kenyataan daripada Exco Pemuda UMNO, Datuk Muhammad Mukharabin dilaporkan berkata, UMNO akan menempa episode hitam lagi sekiranya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Adakah Exco Pemuda UMNO ini tidak setuju Presiden UMNO pada hari ini Zahid Hamidi dan timbalan Presiden UMNO pada hari ini yaitu Muhammad Hassan ataupun Tokmat? Beliau dilaporkan berkata, kedua-dua jawatan berkenaan wajar dipertandingkan pada pemilihan parti yang dijadwalkan berlangsung pada tahun depan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen anda berita hari ini? Adakah jawatan presiden dan timbalan Presiden UMNO ini akan dipertandingkan, dan siapa yang akan menjawat jawatan ini? Adakah Hishamuddin yang akan menang? Adakah
KJ yang akan bertanding lagi walaupun pernah kalah dengan Zaira Medi pada tahun 2018, ataupun mungkin Tokmat yang akan naik jadi Presiden UMNO. Atau sekiranya Anda mempunyai komen calon, Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Dalam sebulan lagi, geng Perikatan Nasional yang pertikai saya akan terduduk. Bukan kenyataan saya, kenyataan daripada Rafizi. Dalam sebulan lagi, geng Perikatan Nasional yang mempertikai Rafizi akan terduduk. Kenyataan daripada Menteri Ekonomi hari ini. Menteri Ekonomi, salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, dan juga timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli membuat kenyataan mengejutkan. Sebelum kita teruskan isu panas, isu hangat daripada channel ini, saya ingin mengucapkan selamat Christmas, selamat Hari Natal kepada yang menyambut perayaan Hari Natal, dan kepada seluruh rakyat Malaysia selamat menyambut tahun baru yang tidak lama lagi. Dan saya meminta juga Anda share video ini supaya seluruh Malaysia pun tahu tentang isu hangat yang ada daripada channel saya, dan tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih semua, Anda memang terbaik. Oke, kita teruskan. Biarpun menerima kecaman berikutan kenyataan nasihat kepada pengguna, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli tidak takut dengan pandangan umum. Sebaliknya, yakin rakyat yang rasional akan mula memahami dan ikut serta apa yang disarankan. Beliau juga berkata, kenyataannya sebelum ini adalah mengenai usaha untuk menyuntik, lebih ke anjalan harga sebagai satu mekanisme mengawal harga barang selain langka di peringkat pembekal, yaitu melawan monopoli, menambah bekalan. Kita mula dengan yang ini, insya Allah sedikit demi sedikit kita kembalikan kuasa pengguna. Jangan takut dengan pandangan umum. Rakyat yang rasional akan mula memahami dan ikut serta, menerusi kenyataannya di Twitter Rafizi Ramli. Rafizi juga berkata, beliau tidak pernah lari dari perkara kontroversi jika itu menyelesaikan masalah. Masa saya bercakap mengenai Datuk Seri Azmin Ali pada tahun 2016, penyokong Pakatan Harapan maki. Masa saya cakap PH perlu fokus menang lebih 80 kursi untuk jadi blok terbesar pada Mac 2022. Semua gelak dekat saya. Soal harga pun sama, katanya. Beliau juga berkata dalam sebulan lagi, geng PN yang mempertikaikan semua itu akan terduduk. Adakah ini tergolong, nama-nama ini tergolong dengan top 2 Perikatan Nasional, pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan timbalan pengurusi Perikatan Nasional yaitu Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Sama macam mereka terduduk soal lain yang asalnya kontroversi, tapi bila hujannya dibentang satu persatu, rakyat yang cerdik faham, kata Rafizi. Pada Jumaat lalu juga, Rafizi ada berkata, pengguna perlu berperanan menjadikan penawaran dan permintaan terhadap barangan lebih anjal, termasuklah dengan tidak membeli produk yang dijual pada harga lebih mahal berbanding sebelum ini. Beliau juga berkata, seandainya pengguna tidak membeli ataupun menggunakan produk yang menawarkan harga yang tidak berpatutan, ia akan memberi gambaran kepada peniaga dan pembekal untuk tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga barangan. Katanya, ketika ini pun, biarpun harga barangan terus meningkat, pengguna dilihat masih bersedia membayar. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua, adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Rafizi Ramli, di mana beliau berkata, masa terdekat ini geng-geng Perikatan Nasional, mungkin termasuk Azmin Ali, Muhyiddin Yassin, Hadi, dan siapa sajalah yang mempertikai beliau, kata Rafizi akan terduduk. Menjadi tanda tanya daripada saya, kenapa tunggu sebulan? Jadi teman-teman semua, apa komen Anda? Anda boleh komen di video ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info, untuk isu-isu hangat daripada channel ini. Terima kasih Malaysia.